Selamat sejahtera. Okey, hari ini cikgu akan berkongsi tajuk dari bab 8 sejarah tingkatan 4 iaitu pilihan raya. Baik, jadi hari ini kita akan fokuskan kepada subtopik yang kedua 8.2 iaitu proses pilihan raya umum pertama. Baik, sebagai pengenalan ya, okey, pilihan raya umum pertama ni perlu diadakan. Okey, ia sebagai merintis jalan ke arah kemerdekaan. Okey, kemerdekaan ini merujuk kepada ke arah berkerajaan sendiri. Jadi kita nak bentuk kerajaan sendiri, maka kita perlu melalui proses pilihan raya umum. Okey, jadi justru Raja-Raja Melayu ya telah bersetuju untuk mengadakan pilihan raya bagi anggota Majlis Perundangan Persekutuan ya, MPP. Jadi pengisytiharan pilihan raya ini telah dibuat oleh Sir Donald McGillivray. Okey. Baik. Jadi bagaimana proses pilihan raya ini bermula? Okey, ia bermula dengan yang pertama sekali penetapan bilangan ahli Majlis Perundangan Persekutuan. Okey, itu yang pertama. Jadi bilangan ahli itu perlu ditentukan. Okey. Seterusnya ialah penentuan sempadan. Okey. Yang ketiga ialah pendaftaran pengundi. Okey, seterusnya ialah penamaan calon. Setelah dibuat penamaan calon, barulah kempen ni boleh diadakan oleh parti-parti yang bertanding. Okey, setelah tamatnya tempoh berkempen, maka pengundi akan mengundi. Okey, setelah itu akan dibuat pengiraan undi dan langkah yang terakhir ialah pengumuman keputusan untuk menentukan parti yang menang. Okey, baik. Jadi itulah proses pilihan. Okey, baik. Jadi rundingan sebelum pilihan raya umum. Okey. Jadi pada 1 Februari 1954 ni jawatan kuasa pilihan raya ni telah dibentuk. Okey, dan jumlah ahli jawatan kuasa pilihan raya ialah 46 orang ahli. Jadi mereka mempunyai tugas yang berat bagi memastikan proses pilihan raya ni berlangsung dengan baik ya, seperti yang dirancang. Jadi mereka ni perlu mengkaji semua hal ehwal pilihan raya akan dijalankan. Jadi di sini jawatankuasa pilihan raya ni telah mengeluarkan dua bentuk penyata susunan Majlis Perundangan Persekutuan. Okey, iaitu bentuk A dan bentuk B. Okey, Tunku Abdul Rahman dan Parti Perikatan ni mereka memilih bentuk A. Manakala jawatankuasa pilihan raya pula memilih bentuk B. Bentuk A dan bentuk B. Okey, jadi kalau kamu perhatikan di sini, okey, cikgu akan terangkan dulu bentuk A. Okey, kamu tengok ini seorang speaker dan 3 orang ahli yang dilantik. Okey, ini yang dilantik. Okey, dilantik. Manakala 11 orang wakil negeri, okey, 20 orang yang dilantik mewakili kepentingan tertentu. 3 orang pula mewakili golongan minoriti. Okey. 2 orang ahli rasmi iaitu Setiausaha Pertahanan dan Setiausaha Ekonomi. Okey, baik. Jadi kalau kamu tengok di sini 60 orang yang dipilih. Jadi yang dipilih ialah 60 orang. Okey, yang dipilih oleh rakyat ialah 60 orang melalui pilihan raya itu untuk bentuk A. Okey, kemudian pilihan raya ini perlu diadakan tidak lewat dari bulan November 1954. Jadi kalau kita tengok bentuk B semuanya sama ya, bermula dari sini semuanya sama dengan bentuk A. Okey, kecuali di sini. Okey, kecuali di sini 44 orang dipilih melalui pilihan raya. Okey, baik. Jadi yang bentuk A itu ialah 60 orang. Okey, bentuk B ialah 44 orang.
Okey, 8 orang tambahan lantikan oleh Pesuruhjaya Tinggi. Jadi di sini 44 orang saja yang dipilih oleh rakyat, di sini 60 orang dipilih melalui pilihan raya. Manakala di bawah ini tidak tetapkan tarikh atau masa tertentu untuk adakan pilihan raya. Jadi yang ini dua saja yang beza antara bentuk A dan bentuk B. Okey. Baik, jadi rundingan sebelum pilihan raya umum. Okey, jadi apa yang Tunku Abdul Rahman buat ialah pada 21 April 1954, okey, beliau telah berangkat ke London ya. Beliau telah berangkat ke London, okey, bersama-sama dengan Tan Cheng Lock, okey, T.H. Tan dan Datuk Abdul Razak Husin. Okey, jadi tujuan rombongan ini ya, nyatakan hasrat untuk tentukan 3/5 bilangan anggota MPP ya, hendaklah dipilih melalui pilihan raya. Itulah hasrat Tunku Abdul Rahman dan rombongannya. Jadi mereka mahu bahawa daripada keseluruhan ahli Majlis Perundangan Persekutuan, 3/5 ini perlulah dipilih melalui pilihan raya. Okay. Jadi semasa di London ni, dengan pertolongan, dengan pertolongan Lord Ogmore ni, Tunku Abdul Rahman ni berjaya bertemu dengan ahli parlimen dari Parti Buruh British, Parti Konservatif dan Parti Liberal. Jadi Tunku Abdul Rahman buat kenyataan hasrat melalui akhbar kepada rakyat British dan ahli parlimen. Itulah hasrat Tunku Abdul Rahman dan rombongannya yang mahukan 3/5 bilangan anggota Majlis Perundangan Persekutuan ini hendaklah dipilih melalui pilihan raya. Okey, masih lagi rundingan sebelum pilihan raya umum. Okey, pada 14 Mei 1954, Tunku Abdul Rahman ini berjaya mengadakan rundingan dengan Oliver Lyttelton, iaitu setiausaha tanah jajahan British di London. Okey, tapi rundingan ini gagal untuk menjayakan hasrat Tunku Abdul Rahman untuk mendapatkan 3/5 ahli melalui pilihan raya. Jadi rundingan ini gagal. Okey, rundingan ini gagal. Tapi walaupun rundingan ini gagal, tetapi rombongan Tunku Abdul Rahman ini tetap disambut meriah di Tanah Melayu. Okey, tetap disambut meriah di Tanah Melayu. Baik, jadi akhirnya bilangan ahli Majlis Perundangan Persekutuan yang dipersetujui untuk dipilih melalui pilihan raya ialah sebanyak 52 orang. Okey, sebanyak 52 orang. Okey, maka dengan itu perlulah dibuat penentuan kawasan untuk 52 ahli Majlis Perundangan Persekutuan ini. Okey, perkara ini dipersetujui oleh pihak British dan parti perikatan diwakili oleh Tunku Abdul Rahman. Jadi mereka telah mencapai kata putus bahawa bilangan ahli Majlis Perundangan Persekutuan yang akan dipilih melalui pilihan raya umum ini ialah 52 orang. Okey. Oleh kerana persetujuan ini dicapai pada Julai 1954 ini, maka pilihan raya ini hanya akan diadakan pada tahun 1955. Okey. Jadi 18 hingga 19 Ogos 1954 ni rang undang-undang pilihan raya Persekutuan Tanah Melayu ni diluluskan. Okey, ini bagi membolehkan pilihan raya persekutuan ni diadakan sebagai langkah awal ke arah kemerdekaan. Jadi setelah pilihan raya inilah barulah kita boleh merdeka. Okey, seterusnya adalah proses pilihan raya Majlis Perundangan Persekutuan 1955. Okey, baik. Jadi yang pertama, Suruhanjaya Penentuan Sempadan Kawasan ditubuhkan. Jadi mereka perlu bentuk 52 kawasan pilihan raya. Okey, baik. Jadi mereka berjaya mereka berjaya bentuk 52 kawasan pilihan raya. Okey, seterusnya yang kedua, rang undang-undang. Rang undang-undang ini diluluskan untuk membolehkan pilihan raya ini diadakan.
Okey, seterusnya yang ketiga ialah pendaftaran pengundi ini. Pendaftaran pengundi ini bermula di seluruh tanah Melayu pada 18 Oktober 1954, kecuali di Terengganu ialah pada 29 Oktober 1954. Manakala yang keempat ialah 15 Jun 1955 ialah penamaan calon. Ini yang keenam adalah hari bersejarah 27 Julai 1955 mengundi. Mengundi. Kemudian yang ketujuh ni kita tengok peti undi ni dibawa ke pusat pengiraan undi dan proses pengiraan undi ini dilakukan. Yang terakhir ialah pengumuman keputusan. Jadi semuanya berjalan seperti yang dirancang. Baik. Jadi dalam proses masih lagi proses pilihan raya Majlis Perundangan Persekutuan 1955, di sini kita ada dua perkara yang kita akan bincang. Satu, syarat untuk menjadi calon, dan lagi satu, syarat untuk menjadi pengundi. Jadi kita akan tengok syarat untuk menjadi calon. Jadi kalau nak menjadi calon untuk bertanding ini, dia mestilah warga negara Persekutuan Tanah Melayu. Mestilah berumur 21 tahun ke atas. Telah tinggal di Persekutuan Tanah Melayu dan tinggal dalam tempoh 12 bulan sebelum hari penamaan calon. Dia mestilah boleh berpengetahuan dalam bahasa Inggeris dan juga bahasa Melayu. Seterusnya, kalau hendak menjadi pengundi, mestilah warga negara Persekutuan Tanah Melayu, berumur 21 tahun ke atas, dan individu ini telah tinggal di Persekutuan Tanah Melayu dalam tempoh 6 bulan terdahulu, dari 17 Oktober 1954, manakala bagi Terengganu ialah 28 Oktober 1954, untuk membolehkan dia layak mohon jadi pengundi. Itu yang ketiga. Ini adalah data-data pilihan raya Majlis Perundangan Persekutuan 1985. Kita tengok yang paling tinggi pengundi ialah orang Melayu, iaitu 84.2%. Manakala kita tengok agihan kerusi mengikut negeri kan. Bila kita tengok Perak, Perak yang paling banyak mendapat 10 kerusi. Untuk Perak. Yang keduanya ialah Johor, 8 kerusi. Manakala yang ketiga ialah Selangor. Selangor 7 kerusi. Jadi yang paling tinggi ialah penentuan kawasan di Perak mendapat 10 kerusi. Baik, jadi bila kita tengok, kita tumpukan di sini iaitu Parti Perikatan. Dia ada 52 kawasan. 52 kawasan Majlis Perundangan Persekutuan ini, dan perikatan ini telah meletakkan 52 calon. Maksudnya perikatan ini telah bertanding di semua kawasan 52 kawasan ni. Parti perikatan ini telah bertanding di 52 kawasan. Jadi kalau para pelajar boleh tengok di sini, hanya parti perikatan saja yang bertanding di semua kawasan. Daripada 52 kawasan, bilangan kerusi yang dimenangi oleh Parti Perikatan adalah 51. Jadi semua kawasan Parti Perikatan menang. Cuma satu kerusi saja yang dimenangi oleh Parti Islam Setanah Melayu. Maka ini adalah satu kemenangan besar bagi Parti Perikatan. Jadi ini merupakan laporan pilihan raya pertama Majlis Perundangan Persekutuan Tanah Melayu 1955. Jadi apa yang terkandung dalam laporan ini? Semua urusan, urusan pemilihan, serta penerangan, berkaitan dengan peraturan dan tindakan yang perlu diambil bagi hadapi pilihan raya. Jadi laporan ini dia sebenarnya menggariskan langkah bagi tadbir perjalanan pilihan raya. Pembahagian
kawasan, pembagian kawasan, okey, pendaftaran calon dan pengundi serta nama-nama calon dan parti yang bertanding. Okey. Jadi ini merupakan pilihan raya awal di Sarawak pula. Jadi yang tadi sebelum ini kita sudah belajar, maka selesailah pilihan raya Majlis Perundangan Persekutuan di Tanah Melayu. Okey, pada masa yang sama juga berlaku pilihan raya awal di Sarawak. Okey, pilihan raya awal di Sarawak ni berlaku pada tahun 1956. Okey, ini yang pertama, pilihan raya tempatan. Okey, pilihan raya tempatan. Jadi ini merupakan persediaan awal ke arah berkerajaan sendiri. Jadi dia merangkumi dua kawasan. Okey, satu Kuching Municipal Council, yang lagi satu ialah Sibu Urban District Council. Okey, dua kawasan. Okey, bagi Kuching pula dia dibagikan kepada 9 kawasan. Jadi selepas pilihan raya William Tan, ya, ini William Tan. William Tan ini telah dipilih sebagai pengurusi pertama. Pengurusi pertama, manakala Ong Ki Hui sebagai timbalannya. Okey, jadi itu yang di Kuching. Okey, manakala di Sibu pula kawasannya dipilih kepada 9, ya, dibahagikan kepada 9. Okey, 9 kawasan dan keputusan pilihan raya ni memihak kepada Ting Chiu Huat ni, okey, sebagai pengurusi. Okey, manakala timbalan pengurusi ialah John Lu Ling Chong. Okey. Jadi kita tengok tindakan mengadakan pilihan raya ini dapat sambutan baik daripada rakyat pelbagai kaum kerana boleh pilih kerajaan. Okey, baik. Seterusnya pilihan raya awal di Sabah. Okey, pilihan raya awal di Sabah. Okey, pada 16 Disember 1962, ya, pilihan raya kerajaan tempatan ini telah diadakan di Sabah. Okey, di bawah Local Government Elections Ordinance. Okey, 118 kawasan. Okey, di pihak berkuasa tempatan. Okey, baik. Jadi siapa yang bertanggungjawab menjalankan pilihan raya ini? Okey, setiausaha. Okey, setiausaha kolonial bagi kerajaan tempatan. Okey, jadi dia bertindak sebagai penguasa pilihan raya, menjalankan tanggungjawab pilihan raya tersebut. Jadi pembahagian kawasan ialah sebanyak 118 dan calon yang bertanding ialah 202 calon. Okey, daripada 118 kawasan ni 53 kawasan ni dia menang tanpa bertanding. Okey. Ya, jadi bila kita tengok yang keempat ni, ini parti yang bertanding ni, ini parti USNO ni mendapat paling tinggilah 54, dia menang 54 kawasan. Okey. Manakala bagi pembahagian kerusi Majlis Undangan Borneo Utara oleh Majlis Kebangsaan Perikatan Sabah, ya. Jadi USNO ni mendapat kerusi yang paling tinggilah, iaitu 8 kerusi. Jadi sebagai kesimpulannya, pemilihan wakil berintegriti dan punyai jati diri teguh penting untuk pastikan amalan demokrasi ini. Okey, amalan demokrasi ini diamalkan dengan baik di negara kita. Jadi pilihan raya ini membuka peluang yang adil, peluang yang adil kepada rakyat untuk ambil bahagian dalam politik tempatan dan amalkan demokrasi di negara kita. Okey, itulah kesimpulannya. Jadi itu saja perkongsian daripada cikgu. Terima kasih semua dan jumpa lagi.